Pagi hari segala sentosa. Assalamualaikum, apa khabar Malaysia? Bersua kembali kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 Oktober 2024. Sekali lagi bertemankan saya Cedi dan rakan Stukan. Ya, dan saya Nur Salihah Azmi. Seperti biasa, hari Selasa kita nak ucapkan terima kasih kepada anda. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasalah, kalau kita bersiaran secara langsung, Astro di saluran 502 dan juga stream secara langsung di Facebook serta YouTube Bernama TV. Dan pastinya hari ini Cik kita nak bawakan pengkongsian yang cukup menarik. Pastinya nak menyentuh sedikit juga tentang Belanjawan 2025 tetapi dalam sektor pertanian. Dan juga berkenaan tentang pengisian tentang kanak-kanak, apa itu hak kanak-kanak dan juga relate kepada perkara yang berlaku baru-baru ini di Malaysia. Ya, betul. Okey, apa pun sebelum tu kita buka dulu portal bernama.com di mana ini berkaitan dengan tentang sesuatu yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita di mana beberapa negara ASEAN turut minat sertai BRICS. Beberapa negara ASEAN turut menunjukkan minat menyertai BRICS selepas Malaysia menyatakan hasrat untuk menjadi sebahagian daripada blok ekonomi dan itu seperti yang diutarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Beliau berharap tumpuan ASEAN kekal kepada pemantapan ekonomi serantau bersama-sama rakan dialog untuk memastikan hubungan antara negara tidak terjejas, dan katanya lagi asas ekonomi menjadi ukuran atau kriteria utama, namun dalam masa yang sama juga tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Bercakap tentang ASEAN ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025, anda boleh layari sahaja www.asean.bernama.com/news. Itu untuk perkembangan dan juga berkenaan tentang Malaysia bakal menjadi pengerusi untuk ASEAN 2025 dan seterusnya kita juga nak menyentuh sedikit berkenaan tentang keadaan kebebasan di Laut Cina Selatan. Malaysia tetap tegas mempertahankan kebebasan di Laut Cina Selatan dan ini adalah mengikut Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCLOS dan kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi walau bagaimanapun beliau berkata Malaysia tidak pernah menutuplah ruang perbincangan dengan mana-mana negara berhubung perkara itu. Pendekatan sentralisasi ASEAN juga melalui rundingan dan dialog tidak menyebabkan Malaysia bertukar pendirian asal untuk kekal tidak berganjak daripada tuntutan dan pendirian tentang kawasan milik Malaysia. Dan tambahnya lagi, atas sebab itulah cari gali untuk pihak Petronas diteruskan di kawasan Kasawari walaupun dibangkitkan oleh China. Pasti kita tahu bercakap tentang kebebasan Laut Cina Selatan ini, Malaysia tetap mempertahankan dan dalam masa yang sama tetap membuka ruang juga berkenaan perkara ini. Lagipun isu ni pun dah panjang kan. Apapun kita harapkanlah isu ini menemui titik penyelesaian daripada pihak yang berwajib. Okey. Baik, kita akan dapatkan berita-berita penting lagi menerusi dari Bilik Berita bersama dengan rakan penyampai sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak tengok cuaca hari ini bagaimana. Hujan masih lebat lagi ke? Kita tak tahu, jom kita saksikan. Salam hormat dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Pelavi.
Kerajaan akan terus memperkemas kerangka pembangunan 5 tahun akan datang bagi wilayah ekonomi Pantai Timur ECER supaya usaha merapatkan jurang pembangunan antara wilayah dan menarik lebih banyak pelaburan ke wilayah Pantai Timur dapat direalisasikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau telah mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC bilangan 2 tahun 2024 petang semalam. Jelasnya antara teras ekonomi utama sebagai pemacu pertumbuhan yang dibincangkan termasuklah industri terkait bakul makanan, pelancongan, pembuatan dan industri marin. Beliau berkata peranan sektor logistik dan tenaga boleh baharu sebagai pemboleh daya bagi ECER juga dibincangkan. Menurut Datuk Seri Anwar, jumlah itu melibatkan 21 projek yang berupaya mewujudkan 8,700 peluang pekerjaan dalam pelbagai industri termasuk pembuatan keluli, petrokimia, produk biojisim dan pelancongan. Kejayaan ini selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang sentiasa menekankan kepentingan pemantauan dan pemudah cara pelaksanaan bagi pelaburan-pelaburan dari dalam dan luar negara yang diumumkan. Perdana Menteri menjelaskan mesyuarat itu turut membincangkan perancangan pembangunan bagi ECER selari dengan kerangka penyediaan rancangan Malaysia ke-13 yang sedang dilaksanakan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang optimis projek transit aliran ringan LRT laluan Mutiara akan dapat dimulakan sebelum akhir tahun ini. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata rundingan peringkat akhir sedang dibuat antara MRT Corp dengan pihak kontraktor bagi memuktamadkan isu-isu berkaitan teknikal dan nilai kontrak. Rundingan tersebut membabitkan pembinaan komponen bagi segmen pertama projek iaitu dari Pulau Silikon ke Komtar. Setelah dua isu ini dapat dimuktamadkan, maka seterusnya adalah untuk memeteraikan perjanjian di antara dua pihak sebelum apa-apa kerja kontrak berkenaan dapat bermula. Sebelum ini, media melaporkan Majlis Pecah Tanah untuk projek LRT laluan Mutiara akan dibuat Disember ini dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dikatakan telah meluluskan tarikh untuk memulakan projek sepanjang 29 km itu. Justru Chow memberitahu tarikh sebenar bila upacara pecah tanah perlulah dijawab oleh Kementerian Pengangkutan atau MRT Corp memandangkan projek berkenaan merupakan projek persekutuan. 29 Mac lepas, Anthony Loke mengumumkan Kerajaan Persekutuan mengambil alih projek LRT laluan Mutiara Pulau Pinang daripada Kerajaan Negeri dengan MRT Corp dilantik sebagai pemaju dan pemilik aset. Bilangan mangsa banjir di Pahang adalah yang paling ramai buat masa ini berbanding negeri-negeri lain menyaksikan pertambahan di Temerloh apabila jumlahnya meningkat malam tadi kepada 1,481 orang daripada 440 keluarga yang ditempatkan di 8 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 1,415 orang daripada 417 keluarga di 7 PPS petang semalam. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memaklumkan 3 sungai di Pahang melepasi tahap amaran termasuklah Sungai Semantan, Jambatan Kereta Api Mentakap, Temerloh, Sungai Triang di Jambatan Kereta Api Bera dan Sungai Triang di Triang Bera. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Mazlan Hassan berkata beberapa jalan di Temerloh terjejas akibat banjir dan orang ramai diminta merancang perjalanan mereka. Menurut beliau, antara jalan terlibat dilancang termasuklah laluan di Kampung Kuala Kaung, Kampung Jeragan, Kampung Insaf dan Jalan Bolok Mempagar. Selain itu, laluan terjejas di Mentakap ialah Jalan Kampung Gajah Mati, Jalan Kampung Batu Kapur Bawah, Jalan Kampung Batu Kapur, Jalan Kampung Sungai Buloh, Jalan Kampung Pasu dan Jalan Kampung Kelubi. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat.
kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, Saliha, setiap tahun pada bulan Oktober merupakan Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut di seluruh dunia, dan ianya sebagai satu tanda penghargaan kepada kanak-kanak itu sendiri yang sepatutnya layak untuk mendapat hak mereka yang sepatutnya dihargai, dilindungi dan dibesarkan di dalam persekitaran yang positif. Dan mereka juga sebenarnya, setiap kanak-kanak ini layak sebenarnya dilayani dan menikmati zaman kanak-kanak mereka tanpa orang kata tekanan dan juga bebanan yang sepatutnya. Dan mereka juga sebenarnya wajar diberi dan dilepaskan untuk mereka mempelajari sesuatu dan bebas untuk melakukan sesuatu mengikut perkembangan mereka sendiri tanpa menjadi mangsa eksploitasi ataupun dipergunakan. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kanak-kanak bukan hamba abdi. Ya, dan pastinya bila menyebut juga tentang kanak-kanak ini, kita tahu bagaimana kita mencorakkan kanvas putih ini, juga menentukan masa hadapan mereka. Dan pastinya negara kita digemparkan juga dengan satu kes baru-baru ini berkaitan tentang JISBH. Kita tahu di mana melibatkan kanak-kanak seramai 402 orang kanak-kanak dieksploitasi, libatkan kes penganiayaan juga. Jadi hari ini begitu signifikan dan relevan kita nak bincangkan berkenaan tentang kanak-kanak bukan hamba abdi. Betul, dan tentunya hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio Apa Khabar Malaysia. Kita berkesempatan bersama dengan Profesor Madya di Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Profesor Madya, Dr. Mashita Hamidi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor atas kesudian meluangkan masa. Satu isu dan topik yang cukup dekat dengan kita dan perlu kita perbincangkan lagi untuk mencari jalan penyelesaiannya juga. Baik, sebagai permulaan, apa yang boleh kita faham tentang apa itu hak dan definisi hak kanak-kanak di negara ini? Okey, baik. Terima kasih. Dan kita memang perlu mempunyai kesedaran sebenarnya di awal pemikiran seorang dewasa, kerana hak kanak-kanak ini terlalu penting kerana mereka adalah kumpulan rentan di dalam masyarakat. Jadi untuk menyatakan tentang mereka ini menjadi hamba abdi atau sebaliknya, perlu kepada kesedaran kerana kita tidak faham tentang skala dan bentuk tekanan yang atau pengabaian yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi sebagai orang dewasa, kita perlu tahu hak kanak-kanak ini berlandaskan Convention of the Rights of Children yang kita panggil CRC ataupun Convention Hak Kanak-kanak, iaitu meliputi satu dunia. Jadi kita negara Malaysia telah mematrai convention ini atau ratify, maksudnya kita mengikut pada 1995 lagi. Jadi logiknya kita perlu tahu hak kanak-kanak itu sebagai orang dewasa yang saya katakan tadi, yang mana mereka ini, kalau kita dalam dasar kanak-kanak di negara ini sekalipun, kita bercakap tentang kelangsungan hidup, livelihoodnya, apa keperluan asasnya, termasuk perlindungan, penyertaan tadi, sosial, ekonomi, emosi dan sebagainya. Itu hak yang perlu kita faham dari awal. Okey. Doktor, kita nak sentuh sikit tentang kes yang menggemparkan negara baru-baru ini berkenaan tentang kes penganiayaan dan juga penderaan kepada anak-anak ini. Jadi mungkin bagaimana ianya memberi impak kepada emosi dan juga kepada kanak-kanak itu tersebut sendiri, Doktor? Ya, sudah pasti kita tahu ia akan memberi trauma yang panjang kepada anak-anak ini. Jadi penderaan walaupun fizikal, emosi dan mental akan memberikan satu natijah yang bersifat negatif sehingga akhir hayat kemungkinannya mereka akan ingat, mereka akan terbawa kepada history ataupun sejarah kehidupan masing-masing. Jadi trauma itu menjadi panjang dan apa yang perlu kita katakan di sini adalah mereka perlu melalui proses rehabilitasi, pemulihan
yang bersesuaian dengan trauma yang dilalui oleh mereka ini. Kerana sekiranya melibatkan emosi, mental dan sebagainya, ianya berkemungkinan kita akan melahirkan satu generasi yang akan, sekarang mereka mangsa, mungkin mereka akan menjadi pemangsa di masa akan datang. Jadi bila berlaku perkara sebegini, di mana silapnya? Adakah kita kurangnya diberi kesedaran ataupun bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat nak mengenal pasti itu adalah satu tanda-tanda yang mana kanak-kanak itu dieksploitasi dan penyalahgunaan itu sendiri? Bagaimana doktor? Ya, betul. Kesedaran perlu bermula di peringkat yang lebih dekat rapat dengan kanak-kanak, iaitu siapa keluarga, betul kan? Ibu bapa memainkan peranan penting. Ini yang selalu saya tekankan, ibu bapa itu merupakan aktor yang paling dekat. Jadi kalau ibu bapa tiada pemahaman tentang isu ataupun istilah buruh paksa, contohnya eksploitasi seks, apa itu, ataupun ibu bapa sendiri yang menjadi pemangsa, ataupun kenalan menjadi pemangsa kepada kanak-kanak ini. Jadi kesedaran itu tidak meluas kerana saya cakap tadi, skala dan bentuk eksploitasi itu kita tidak faham. Sedang kita ambil gambar, pergi post dekat media sosial, kita tak tahu kita dedahkan anak-anak ini kepada pemangsa di luar sana. Jadi inilah kesedaran yang paling awal. Dan bila masuk tentang kita perlu bercerita juga tentang pemerdagangan, yang mana kita nampak eksploitasi berlaku, pengabaian, penganiayaan berlaku, dia akan masuk dalam akta yang lebih spesifik, iaitu pemerdagangan orang, yang mana aktanya adalah akta anti perdagangan dan penyelundupan migran, yang kita tidak sedar aksi-aksi ataupun aktiviti tersebut telah masuk ke dalam akta tersebut yang lebih berat. Menyebut tentang akta-akta ni juga, doktor. Jadi bagaimana di Malaysia ni kita melihat undang-undang di Malaysia yang digunakan di waktu sekarang ni membantu ataupun melindungi kanak-kanak ini? Mungkin komen doktor. Seharusnya, sewajibnya membantu, kerana kumpulan yang lemah ini daripada kalangan kanak-kanak ini perlu kepada bantuan yang lebih asas, iaitu kita ada Akta Kanak-Kanak 2001. Kita ada Akta Kerja 1955. Akta Kanak-Kanak itu lebih kepada pengabaian, eksploitasi dan sebagainya. Akta Kerja menggariskan bila had umur yang perlu ditetapkan untuk mereka dikategorikan sebagai buruh kanak-kanak. Jadi sekiranya berlaku pemaksaan dan eksploitasi seperti tidak membayar upah, tiada gaji, jadual ataupun waktu bekerja yang terlalu panjang, jadi ia tertakluk kepada Akta Kerja 1955, iaitu kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan bekerja sebenarnya. Dan lebih berat tadi Akta Atipsum tadi, yang menggariskan sekiranya mereka berlaku perhambaan, pengabdian, mereka akan berada di bawah akta tersebut yang undang-undangnya lebih berat untuk diambil. Baik. Selain daripada ibu bapa yang sepatutnya kita tahu dari rumah lagi memberi pemahaman tentang hak kanak-kanak itu sendiri kepada anak-anak, institusi pendidikan juga berhak dan juga memain peranan penting dalam membentuk pemahaman hak kanak-kanak itu kepada murid-murid. Jadi bagaimana ianya nak berlaku? Ya, sepatutnya di peringkat pendidikan, kerana rumah kedua kanak-kanak adalah di sekolah. Kita lihat pada konteks yang lebih formal. Jadi pertama sekali adalah kurikulum itu sendiri. Bagaimana ia digubal. Setakat ini kita dapati kurikulum pada pendidikan kesihatan, iaitu yang selama ini kita bising kenapa kita nak ajar pendidikan seksual di sekolah. Ia amat perlu, kerana kesedaran ini bukan bermula bila mereka dah besar. Di peringkat bawah ini, bila ada satu saya tak pasti sama ada dia topik ataupun memang silibus, dipanggil pengantunan kanak-kanak, iaitu grooming. Kita cakap grooming tapi dalam bahasa Melayu pengantunan. Grooming dari segi seksual, dari penggunaan social media. Kanak-kanak ini perlu diberi tahu hak-hak mereka, had
bukan hanya hak, had itu juga Ya. penting. Dan ini peranan guru di sekolah. Mereka perlu diberi latihan dan pembangunan supaya guru ini menjadi wadah yang paling utama pada kanak-kanak. Ini boleh, this is do's and don'ts. Yes. Okey. Mungkin adakah langkah-langkah kesedaran, kempen-kempen kesedaran perlu diperbanyakkan di Malaysia ni mungkin supaya kita dapat memberi lebih lagi penekanan tentang hak kanak-kanak di Malaysia. Sangat perlu. Terutama media mainstream. Kita tak bercakap tentang media sosial lagi, mainstream yang mana kita selalu bercakap tentang isu semasa. Perlu diselitkan isu-isu seperti ini supaya mereka faham. Walaupun kita guna istilah-istilah yang mungkin besar pada orang di luar sana, tapi kita boleh ringkaskan ataupun fahamkan dalam konteks yang lebih mudah supaya inilah platform yang perlu memberi pendedahan kepada masyarakat, kerana anda ini sangat dekat dengan masyarakat di luar. Okey, satu lagi isu yang selalu disalahertikan bila macam mana kita nak bezakan kanak-kanak membantu dengan kanak-kanak diperhambakan. Sebagai contoh, saya ada restoran, saya minta anak saya yang masih lagi di bawah umur belasan tahun, kanak-kanak lagi untuk membantu saya di restoran ataupun berniaga. Tapi orang lain yang memandang salah faham tentang perkara yang dilakukan. Bagaimana kita nak bagi pemahaman kepada masyarakat tentang itu? Okey, ada beza sebenarnya dari konteks operasi itu sendiri. Niat yang asal itu memang kita tak boleh scan apa niat. Tadi kalau cakap tadi, chat dah clear. Anak-anak ini membantu, terutama bila kita bercakap tentang budaya, nak bagi anak tanggungjawab, nak bagi anak disiplin. Belajar. Dia tahu susah cari duit. Tapi dalam masa yang sama, dunia luar melihat kita mempergunakan anak-anak ini. Menghambakan anak-anak. Itu satu konotasi yang berat sebenarnya. Tapi walau di mana saja kita berada, di Malaysia ataupun di dalam konteks global atau perkara ini adalah bersifat universal. Kita nak anak membantu, tapi perlu kita pasti ada jadual dalam masa lapang. Contohnya, kita tidak gunakan anak sepanjang masa, dan yang penting apa reward yang dia boleh dapat. Selalunya begitu kan. Kalau anak membantu, kita pasti okey nanti lepas ni, tapi itu tak berlaku. Contoh saya boleh ambil, kalau kita ambil sedikit konteks di negara-negara luar, di Ghana contohnya, anak-anak berada di ladang koko. Kita tak tahu dia orang diberi upah atau tidak, apa bentuk upah. Jadi mereka ini terdedah dalam keadaan bahaya, sangat berisiko tinggi, kerjanya berat, dan tiada masa yang tetap. Jadi itu dan satu lagi yang berlaku di Bangladesh, di kilang tekstil contoh, kanak-kanak dia bekerja dalam kondisi yang sangat sesak, dengan upah yang terlalu rendah. Bukan kanak-kanak saja, dewasa sendiri. Jadi kita boleh lihat secara kasar bagaimana konsep membantu dan konsep perhambaan itu berlaku. Jadi kalau setakat kita nak minta anak tolong dekat restoran, pastikan mereka ini first kali pendidikan itu diberi dulu. Dia pergi sekolah. Dia buat homework. Okey, selesai homework, kita bawa dia pergi kedai makan. Macam tu. Janganlah 24 jam anak je yang nak buat semuanya Tapi orang luar scan, orang luar judge ataupun assume kita yang marah. Pandai kita ada cara nak mendidik anak kita melakukan perkara-perkara yang tertentu, doktor. Kita menyentuh jugalah berkenaan tentang kanak-kanak dan juga risiko ini, doktor. Jadi mungkin di Malaysia ni bagaimana doktor melihat trend tentang begitu banyak kes eksploitasi dan juga penderaan kanak-kanak di Malaysia ini? Kenapa dan bagaimana ini terjadi itu? Ya, satu adalah kita perlu satu tadi adalah kempen-kempen kesedaran yang masih terhad. Penguatkuasaan undang-undang dan siasatan ataupun prosecution, pendakwaan yang kemungkinannya tidak mencapai tahap yang optimum. Jadi mereka ataupun pemangsa ini kurang rasa takut ataupun ditekan oleh undang-undang kita ini. Jadi ini yang membuatkan sekarang ni walaupun pemangsa telah diberi hukuman yang setimpal dan sebagainya, tapi masyarakat di luar masih belum sampai satu tahap kesedaran yang ini adalah satu perkara yang serius untuk ditangani.
Mungkin lebih banyak undang-undang yang ketat dapat dilaksanakan. Jadi supaya pemangsa ini dapat orang kata tahu bahawa sebenarnya Akta Kanak-Kanak dan juga pelindungan undang-undang kanak-kanak ni dijalankan dengan tegas di Malaysia terutamanya. Ya, dan kita harapkan jugalah dengan perbincangan ini kita lebih faham dan dapat memperkukuhkan lagi pelindungan hak kanak-kanak di Malaysia itu sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Ini saja kesempatan dan ruang yang kita ada, Doktor, atas perbincangan Kanak-Kanak Bukan Hamba Abdi. Kita bersama tadi Profesor Madya Dr. Masyidah Hamidi selaku Profesor Madya di Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan, Doktor. Kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Belanjawan kedua menyediakan 2.6 bilion ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk subsidi dan insentif kepada para pesawah dan nelayan. 600 juta ringgit selaras dengan keputusan kerajaan menaikkan kadar skim subsidi harga padi yang sudah kita naikkan 2 bulan lalu dari 360 kepada 500 ringgit per metrik tan yang memberi faedah langsung kepada pesawat. 400 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan ketergantungan kepada import luar. 50 juta ringgit disediakan di bawah tabung bencana pertanian, memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. 50 juta ringgit di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawat. Ya, menjelang Belanjawan 2025, pastinya kehangatannya semakin dirasai. Dan tahun ini kabarnya banyak penambahbaikan dari struktur ekonomi dalam kita membantu juga memberikan kepesatan ekonomi kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi belanjawan ini diharapkan dapat memberikan kesaksamaan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan pastinya 18 Oktober hari Jumaat ini 4 petang kita akan tahu apa butiran-butirannya. Tapi hari ini kita nak fokuskan kepada sesuatu yang cukup menarik, iaitu berkenaan tentang sektor pertanian di Malaysia. Ya, bercakap pasal sektor pertanian, itu adalah salah satu sektor penting yang diberi tumpuan dan juga keutamaan dalam Belanjawan 2025 untuk kali ini. Dan bercakap tentang bagaimana pula untuk kita mengangkasakan sektor pertanian ini, tentunya kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pagi ini di studio Apa Khabar Malaysia, Profesor Dr. Anjas Asmara, suka sangat saya dengan nama ini, atau Abdul Hadi Samsudin selaku pengarah Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan ITE FOS Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa pagi ini. Mungkin di permulaan ini juga kita nak tahu secara ringkas dahululah recap di dalam sektor pertanian ini untuk tahun Belanjawan 2024 mungkin secara ringkasnya, Doktor. Okey, kalau kita lihat banyak inisiatif yang telah nyatakan oleh PMX kita pada Belanjawan tahun lepas telah pun hampir keseluruhannya dibelanjakan dengan baik sampai ke peringkat bawahan. Dan kita juga amat berharap agar tahun ini penekanan kepada belanjawan itu lebih memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur yang menyokong kepada peningkatan produktiviti tanaman ataupun pengeluaran makanan negara lah. Dan kita lihat sekarang ni dengan perubahan iklim yang amat ketara jadi kita tengok contoh yang terbaru ni di bahagian utara, banjir menyebabkan kita punya petak padi, sawah padi tenggelam. Jadi kita perlukan
perbelanjaan yang agak lebih untuk membantu infrastruktur saliran supaya masalah-masalah tersebut dapat kita tambah baik pada masa hadapan. Kita tidak dapat lari. Ini bukan isu domestik tapi ini adalah isu global. Perubahan klimat itu yang menyebabkan banyak kita punya sektor pertanian terganggu. Dan kalau kita tidak dapat address this issue dalam jangka masa yang panjang, sudah pasti dia akan menyebabkan banyak sasaran SSR kita terganggu lah. Dan pastinya hasil pertanian juga turut terjejas. Betul. Dan baik, menyentuh tentang mengangkasakan sektor pertanian itu sendiri, ya Doktor, pastinya banyak perkara yang dikatakan ialah perlu kita perhalusi di samping pentingnya untuk kita mengenal pasti cabaran, peluang dan juga inovasi yang diperlukan. Dan menyentuh tentang inovasi itu sendiri, antaranya teknologi dan juga inovasi ini sendiri. Pada pandangan Doktor, apakah teknologi terkini yang boleh diadaptasi oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian? Okey. Saya nak berpegang keyword inovasi tu. Dan kalau kita merujuk kepada kenyataan pra-belanjawan yang dikeluarkan pada tahun ini bulan Julai, perkara 27 menyatakan bahawa inovasi dalam penanaman akan diberi fokus dalam belanjawan yang akan kali inilah. So kita amat berharap inovasi itu diberi penekanan dengan sempurna lah. Jadi kalau kita melihat memang institusi pengajian tinggi, saya mengambil contoh di Institut ITAFOS UPM ataupun Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, kita secara umumnya sekarang kita memberi agenda penyelidikan kita lebih kepada menjawab kepada keperluan rakyat. Sebelum ni kita punya penyelidikan lebih kepada science based, but now lebih kepada applied, yang mana translational. Masalah rakyat kita cuba selesaikan. Satu inovasi yang saya boleh kongsikan di sini adalah penghasilan benih padi baharu yang dibuat oleh di ITAFOS. Kita ada Padi Putra 1, Padi Putra 2, dan yang terbaru masih dalam proses peringkat peringkat pendaftaran fasa akhir, iaitu Padi Putra CR, Climate Resilient, yang mana kita dah tanam benih padi ini di kawasan jelapang dan luar jelapang, dan dia memang sangat tahan ataupun rentan kepada kemarau. Jadi yang kita tanam pada bulan awal tahun ni kita tanam di Kadai, di Kelantan, yang mana kawasan ditanam dengan Padi Putra CR ni memang menghasilkan hasil yang sangat tinggi berbanding dengan pesawah-pesawah di petak-petak sekeliling. Dan ini menunjukkan bahawa melalui inovasi itu sendiri mampu untuk membantu negara memastikan keterjaminan makanan itu berlangsung dengan tempoh masa yang panjang lah. So inovasi itu perlulah bersifat community based. Kita membuat research untuk menjawab kepada keperluan rakyat. Itu yang kita di UPM sekarang melalui blueprint keterjaminan makanan yang dikeluarkan oleh UPM. Memang kita dah diverse, kita dah guide balik semua penyelidikan UPM untuk address national punya agenda lah. Kita bercakap tentang sektor pertanian ini juga, Doktor. Dia sebenarnya juga merupakan tulang belakang ekonomi negara Malaysia. Jadi mungkin apa lagi langkah-langkah utama dan juga inisiatif yang boleh dilakukan bagi kita menaikkan produktiviti di dalam sektor pertanian itu sendiri, Doktor? Betul. Bila kita melihat pertanian, orang akan ingat sebagai 3D, pekerja yang kotor, lasak apa semua. Jadi untuk menarik minat generasi muda itu memang agak kurang. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang adalah memperkenalkan elemen-elemen teknologi seperti IoT, seperti IR 4.0, yang mana benda-benda yang melibatkan gadget ni boleh menarik minat pemain-pemain muda untuk turut terlibat dalam sektor pertanian ni lah. Kalau kita lihat sebelum ni, sektor pertanian boleh katakan 80% terdiri daripada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi untuk menarik golongan muda ni perlu ada satu enabler, perlu ada satu platform untuk diorang bermain, dan di samping tersebut boleh membantu meningkatkan pertanian. Sebagai contoh, saya ambil drone, penggunaan drone di Kuala Selangor ataupun Sekencan, saya terlupa, yang mana ada satu persatuan belia di kawasan tanaman sawah ni. Mereka menjalankan usaha memberi khidmat pembajaan dan juga khidmat meracun menggunakan drone. Yang mana dalam 1 hektar petak sawah padi itu, kalau kita gunakan secara manual, akan mengambil masa lebih daripada 1 jam untuk urusan membaja. Tapi dengan menggunakan drone ni mengambil masa 20 minit saja. Dan kos upah tu lebih kurang ni 3 tahun lepas lebih kurang dalam 60 ke 70 ringgit. Berbanding kalau kita pakai tenaga manusia, upah dia melebihi 120 ringgit seorang. Ini teknologi ni. Itu yang menyebabkan dengan teknologi menyebabkan ramai anak muda
telah pun mula menceburkan diri dalam bidang pertanian lah. Dia tidak dapat lari. Antara salah satu cara ataupun drone dan juga sensor itu bertindak menguruskan ladang dengan cepat dan cepat. Jadi selain daripada itu doktor, menyentuh tentang teknologi moden ini yang dikatakan dapat digunakan untuk memperkasakan sektor pertanian khususnya dalam aspek pengeluaran dan juga pengurusan semua. Bagaimana pandangan doktor tentang perkara itu? Ya, memang tak dinafikan dia akan membantu segi produktiviti lah. Sekarang kita berbicara mengenai big data ataupun data raya. Jadi dengan melibatkan teknologi yang terbaru dalam sektor produktiviti ini, sedikit sebanyak akan memberikan pengguna dapat lihat produk yang dihasilkan ni dari segi dia punya kualiti dan juga daripada mana origin dia. Itu antara teknologi yang terkini yang kita boleh guna pakai untuk meningkatkan produktiviti lah. Selain itu macam tadi sensor kan. Of course sensor tu juga memberi satu orang kata apa, platform yang sangat penting dalam pertanian. Saya mengambil contoh untuk ternakan. Pada bidang saya lebih kepada bidang ternakan. Contoh di reban ayam. Ayam pedaging atau ayam penelur ni dia tidak boleh terkena suhu panas sangat. Kalau suhu panas dia akan mati. Jadi bila ada sensor, bila suhu ataupun suhu dalam reban tu tinggi, so dia akan keluarlah satu aircon dia akan mula beroperasi apa semua untuk menurunkan suhu dalaman tu lah. Dan juga kalau untuk lembu tenusu, reban lembu tenusu, kita tahu kalau panas lembu susu ni akan minum air banyak. Dan bila minum air banyak dia tidak akan mengeluarkan susu yang banyak. Dia perlu makan rumput banyak. Jadi bila panas tu sensor akan trigger, dia akan keluarkan misting ataupun ventilator untuk menjedut haba. Jadi itu akan mengurangkan suhu dalaman lah. Itu antara benda yang teknologi yang sangat membantu produktiviti makanan negara lah. Saya suka nak menyentuh sedikit tentang ternakan lembu yang seperti doktor katakan. Pernah saya orang kata travel ke Australia. Bila kita buat lawatan ada ternakan lembu dan sebagainya, kita lihat banyak teknologi baru yang digunakan oleh mereka dan explore sepenuhnya teknologi yang terkini. Jadi di Malaysia bagaimana doktor melihat tentang ternakan lembu dan juga teknologi yang terkini digunakan di Malaysia? Teknologi memang kita tidak dapat lagi teknologi. Cumanya penerimaan pemain industri kita terhadap teknologi yang cuba dibawa tu, adakah kita bersedia atau tak? Kerana initial cost tu yang menyebabkan ramai terpaksa kita terpaksa tarik handbrake sebentar untuk melihat adakah option lain yang boleh digunakan pakai lebih murah untuk kita meningkatkan kapasiti pengeluaran. Tapi tidak dinafikan dengan adanya bantuan dari segi teknologi tersebut, in the long run memang akan membantu dari segi peningkatan produktiviti ladang lah. Cumanya that's why kita pun amat berharap agar belanjawan pada Jumaat ini adalah sedikit inisiatif untuk kerajaan beri kepada pemain-pemain industri ini untuk mula melibatkan diri dengan penggunaan IoT dan teknologi yang terkini lah dalam meningkatkan produktiviti. Baik, selain menyentuh tentang teknologi dan juga inovasi, kita juga perlu memikirkan tentang sumber dan keberlanjutannya pula bagaimana. Jadi pada pandangan doktor, apa pula langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan tanah dan juga sumber yang digunakan iaitu sumber air ini secara berlanjutan? Okey, saya terlibat dengan kajian guna tanah untuk pengelolaan sumber makanan negara di bawah Plan Malaysia, yang mana pada ketika itu survey mengatakan tanah yang terlibat untuk sektor pertanian, pertanian ada dua, satu pertanian komoditi dan satu pertanian untuk pengeluaran makanan. Yang kita buat untuk pengeluaran makanan lah, hampir lebih kurang 800,000 hektar di Semenanjung saja. Jadi 60% daripada 8,000 hektar kawasan pertanian ni adalah terdedah kepada bencana, banjir, kemarau, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita lihat daripada 800,000, kalau 60% tu memang akan banyak mengganggu kita punya pengeluaran lah. Dan kita lihat juga macam di utara Semenanjung kan, banyak petak-petak sawah telah pun ditebus guna menjadi kawasan industri, kawasan perumahan. Dan dengan mengecilnya tanah-tanah yang sesuai untuk pertanian ini akan menyebabkan kita punya pengeluaran beras negara akan terganggu pada masa depan. Dan satu lagi juga, kalau kita lihat di kawasan, kita tidak dapat mengelak untuk menerima pembangunan, menerima kepesatan masyarakat, menerima peningkatan populasi. Dan kita dapat lihat banyak juga tanah-tanah kelapa sawit telah pun ditebus guna untuk dijadikan kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Pada waktu dulu tanah kelapa sawit ni dimiliki oleh syarikat-syarikat British. Dan tanah mereka tu sebelum dia nak decide tanah tu untuk tanam apa, dia orang dah buat kajian tanah, dan tanah tu merupakan antara tanah yang paling fertile. Tanah yang
subur untuk tanaman. Jadi apabila convert kepada perumahan dan kita kehilangan sebilangan besar kawasan yang sangat sesuai untuk tanaman, ditukar kepada perumahan dan juga perindustrian, itu agak rugilah. Kerana tanah yang sesuai untuk pertanian tu makin mengecil, dan kita akan menyebabkan pada masa yang ke masa panjang kita terpaksa membawa masuk lebih banyak produk-produk daripada luar negara. Walau bagaimanapun kita masih lagi ada alternatif, tanah di Sabah dan Sarawak masih lagi banyak belum dioptimumkan untuk penghasilan makanan negara lah. Dan kalau ini dilihat dalam jangka masa panjang, insya-Allah saya yakin kita mampu untuk menampung kekurangan beberapa item produk makanan lah, seperti ternakan, daging sekarang kita masih produce lebih kurang 21%, 18% ke 23% lah untuk daging lembu dan daging kambing. Yang lebihnya kita bawa daripada India, bawa daripada New Zealand dan Australia sebagainya. Baiklah, orang kata banyak lagi juga kita nak tanya berkenaan tentang mengakasakan sektor pertanian negara, tapi kita nak ambil nafas kejap, berehat sebentar, kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia dan menyentuh tentang mengangkasakan sektor pertanian ini. Banyak sebenarnya aspek yang perlu diberi tumpuan dan seperti yang saya katakan tadi, antara aspeknya yang perlu berlanjutan ialah air dan juga tanah yang perlu kita kekalkan. Bagaimana kita nak melanjutkan sumber yang sedia ada. Jadi saya terfikir bagaimana pula untuk kita mengadaptasi dengan perubahan iklim di negara kita sendiri untuk mengekalkan keberlanjutan itu, Doktor. Okey. Penggunaan teknologi itu juga memainkan peranan untuk mengurangkan kesan rumah hijau atau kesan iklim terhadap pertanian negara lah. Sebagai contoh, kalau macam kita ambil sistem fertigasi ataupun sistem hidroponik yang bertingkat, sistem fertigasi ini dapat menjimatkan penggunaan air sebanyak 90% berbanding pertanian secara konvensional. Kalau kat tanah tu kita pakai air untuk irrigation, kalau menggunakan hidroponik 90% penggunaan air dapat dijimatkan. Dan kalau kita membuat tanaman secara vertikal, tanaman secara bertingkat menggunakan struktur hidroponik tadi, kita dapat menghasilkan dalam satu petak ataupun dalam satu ekar tu, ataupun dalam satu meter padu tu kan, square feet tu, dia boleh menghasilkan 6 kali ganda hasil berbanding tanaman di tanah. Cumanya bila sistem hidroponik ni adalah setengah sayuran saja yang sesuai guna pakai tu kan. Jadi yang macam yang sayuran-sayuran berdaun, salad dan semua itu pokok yang sesuai. Kelapa tak sesuai Pokok kelapa sangat tak sesuai. Masih lagi menggunakan memerlukan tanah konvensional lah, tanaman secara konvensional. Jadi satu lagi plant factory. Kilang makanan. Sekarang ni kalau kita tengok di kawasan urban, banyak bangunan-bangunan tinggal, banyak syarikat-syarikat telah pun tebus guna bangunan yang tidak guna pakai sebagai plant factory. Jadi dengan plant factory ni dia dapat kontrol suasana dalaman, dia dapat kontrol cuaca dalaman, dan tidak akan terkesan dengan perubahan iklim di luar lah. Dan dia kalau dia menggunakan pakai teknologi vertikal tadi, teknologi bertingkat, dia akan dapat menghasilkan produksi atau produktiviti yang tinggi berbanding dengan satu ekar tanah lah. Perkembangannya bagaimana di Malaysia sekarang? Banyak tak digunakan di atas bangunan untuk pertanian? Atas bangunan tu masih kurang, tapi di dalam bangunan tu sudah ada. Cumanya benda ini kita perlukan capital investment yang agak besar lah untuk permulaan. Tapi once kita dah dapat harvest tu, along the way tu memang akan menyebabkan lah. Cuma itu yang kita perlukan, sama ada pelibatan GLC yang mana mempunyai capital, mempunyai dana yang besar ini untuk turut terlibat sama dalam menghasilkan pengeluaran makanan negara dan jadikan itu sebagai salah satu CSR bagi GLC inilah. Baik Doktor, kalau kita menyebut juga tentang sektor pertanian ini, kita nak relate dan melihat juga kepada negara jiran kita iaitu Thailand. Kita lihat begitu banyak sektor pertanian di Thailand ini menghasilkan beras dan juga pulut dan sebagainya, tidak henti-henti. Begitu juga dengan inovasi dan juga teknologi mereka. Jadi bagaimana dengan negara kita Malaysia? Kenapa kita tidak cuba mengangkat lebih tinggi lagi sektor pertanian negara kita? Kita di Malaysia sebelum ini memang kita memperkasakan sektor perindustrian dan juga perkhidmatan. Cuma kalau kita lihat lately dah disebabkan oleh perubahan iklim, kerajaan telah mula memberi penekanan yang lebih terhadap untuk penghasilan makanan dalam negara lah. Dan ini saya yakin kalau kita lihat dalam tahun-tahun yang akan mendatang,
InsyaAllah kita akan jadi seperti Thailand. Nak kata tanah sekarang ni tanah tak cukup tu bukan isu. Kerana dengan teknologi yang baru datang yang bersama, kita boleh kita boleh meningkatkan output tanaman dengan kawasan tanah yang terhad. Jadi di situ kita lihat macam di Thailand tu memang dia punya, kalau kita ikutkan institusi beraja dia, institusi raja dia memberi sokongan penuh terhadap petani di sana. Jadi petani itu diangkat sebagai kelas pertama. Jadi di sini kita masih lagi perindustrian. Jadi mereka yang terlibat dengan aktiviti pertanian ni sebelum ini tidak dapat ada pentingnya tapi kurang kepentingan berbanding dengan sektor perindustrian dan sektor perkhidmatan lah. Cuma sekarang ni kesan daripada COVID hari itu, kesan daripada peperangan Rusia dan Ukraine telah pun membuka mata dan memberi peluang kepada pemain-pemain industri agro makanan negara ni untuk menonjolkan diri mereka dan orang kata rintihan-rintihan mereka ni saban hari diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan lah. Dan kita amat berharap pada Jumaat ini perkara yang sama akan dibentangkan berita yang gembira diharapkan dibentangkan oleh pihak kerajaan untuk membantu meningkatkan kebajikan pemain-pemain industri agro makanan negara ni lah. Okey, salah satu cara untuk bukan salah satu, banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan ataupun mengakasakan sektor pertanian ini. Dalam masa yang sama, petani perlu juga updated. Petani juga perlu mencari peluang sebenarnya. Saya suka menyentuh tentang pendidikan dan juga latihan. Sejauh mana petani ini dilatih mengenai teknologi dan juga teknik pertanian moden, dan mungkin cadangan daripada doktor sendiri, apa program latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemahiran petani itu sendiri? Kalau kita lihat sekarang sudah banyak universiti-universiti yang menawarkan program-program berasaskan pertanian, telah pun memasukkan elemen IoT, masukkan elemen IR 4.0 dalam kurikulum pengajian mereka. Sebagai contoh, di Universiti Putra Malaysia di bawah Fakulti Pertanian, kita even membuat satu program bachelor baharu, bachelor pertanian pintar, hanya untuk accommodate keperluan industri yang memang mencari mereka pemain-pemain yang mahir dengan menggunakan pakai mesin-mesin teknologi inilah. Itu yang kita lihat sekarang. Dan kalau kita lihat kenyataan prabelanjawan ni, ada juga kerajaan menyentuh mengenai TVET. Mengenai TVET. Jadi untuk memperkasakan TVET ni, kita amat berharap bukan saja fokus kepada memperkasakan TVET dalam bidang perindustrian, kita juga amat berharap agar TVET dalam bidang pertanian juga turut diberi penekanan dan infrastruktur yang menyokong kepada TVET dalam industri pertanian tu diberi penekanan serius lah oleh pihak kerajaan. Jadi tidak dinafikan. So that's why kita tengah expose pemain-pemain industri agropreneur muda ni dengan elemen-elemen IoT. Pemain-pemain industri ataupun petani dan pesawai yang sebelum-sebelum ni, kebanyakan mereka yang berumur atas 50 tahun, acceptance terhadap teknologi ni agak perlahan berbanding dengan mereka yang muda. Jadi kita cuba embeddedkan stigma tersebut masuk di dalam kurikulum pengajian kita lah di Fakulti Pertanian di UPM dan juga universiti-universiti lain yang turut menawarkan program-program pertanian. Menyebut tentang golongan muda ini juga, Dr. Mardi memberikan satu grant yang dipanggil Agropreneur Muda, diberikan kepada golongan muda untuk memulakan projek-projek awal. Jadi bagaimana Dr. melihat program dan juga inisiatif seperti ini dapat membantulah golongan muda ini nak mulakan projek pertama mereka? Ya, itu memang satu inisiatif yang baiklah. Apa-apa inisiatif yang diberi daripada sama ada KPKM ataupun oleh agensi-agensi dia, Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina ataupun Mardi tadi, memang harus direbut oleh semua pemain pemain-pemain muda lah. Kenapa? Kerana sebelum dia dapat grant tu, dia orang kena menjalani beberapa kursus teknikal. Dia akan didedahkan kepada beberapa kursus yang dianjurkan oleh agensi-agensi ini untuk meningkatkan kemahiran pemohon-pemohon tadi. Jadi di situ bila dia bagi grant tu, tak adalah setakat bagi kosong. Okey, kita bagi 30,000, that's it, you buat lah. Tapi bila dia bagi grant, akan ada tindakan susulan daripada agensi-agensi yang terbabit untuk melihat adakah dengan duit yang dibagi itu dekat mana dia punya keberhasilan. Because dia akan mereport juga. Dia akan report kepada pihak atasan, okey 3 juta, 30 juta kita bagi untuk grant ni, apa output. Jadi monitoring proses tu akan sentiasa berlaku.
Dan of course during monitoring proses tu sekiranya berlaku apa masalah terhadap pemohon tadi, jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi ini akan menghantar ejen pengembangan mereka, extensionist mereka untuk memberi khidmat nasihat. Okay, this is how you solve the problem. Kalau tanaman ni kena penyakit ni, gunakan ubat ni. Kalau tanah tak subur, gunakan racun ni atau gunakan baja ini dan so on. Jadi dia tidak tinggal sebegitu sahajalah. Dia akan handheld sampailah dia boleh berdikari dengan sendirilah. Itu yang kita. Baik, menjelang belanjawan 18 Oktober 2024 untuk kali ini, kita nak minta sedikit harapan, ekspektasi ataupun apa perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan dalam sektor pertanian untuk belanjawan kali ini. Secara ringkas Okey, secara ringkas, memandangkan saya datang daripada Institusi Pengajian Tinggi, of course penyelidikan itu merupakan kita punya main forte lah. Dan saya tertarik dengan kenyataan prabelanjawan yang sebentar tadi, yang mana inovasi dalam penanaman, bermakna terminologi inovasi itu melibatkan penyelidikan. Jadi kita amat berharap agar belanjawan tahun ini mungkin portion tu lebih sikit lah untuk penyelidikan, yang mana penyelidikan pada kali ini lebih memberi fokus kepada membantu keperluan rakyat. Membantu keperluan rakyat. Kita tidak buat penyelidikan contohnya untuk membangunkan industri durian whatsoever, because industri durian ni lebih kepada export market. Kita nak lihat kepada keperluan rakyat, contohnya untuk meningkatkan daya tahan benih-benih padi negara, macam mana kita nak memastikan bahan makanan untuk ternakan tu dapat dikurangkan, bagaimana kita dapat meningkatkan bilangan ternakan dan ternakan ruminen dan juga ternakan aquaculture di negara ini dapat ditingkatkan. So melalui research yang lebih kepada rakyat driven tu, itu yang kita amat harapkan. Nak tahu dana belanjawan yang seterusnya yang muktamad itu, kita nantikan belanjawan 2025 hari Jumaat ini. Betul. Nanti kita akan panggil lagi selepas belanjawan keluar nanti. InsyaAllah. Baiklah, ini saja kesempatan yang kami ada. Apapun kita rakyat Malaysia pastinya menantikan ketibaan, orang kata menantikan masa yang ditunggu-tunggu 18 Oktober 2024 untuk belanjawan 2025. Apa intipatinya, sama-samalah kita nantikan. Kita mengharapkan bantuan dan juga sedikit kelegaan lah untuk khususnya kepada golongan sederhana macam kita dan ni. seluruh rakyat Malaysia pastinya. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anjas Asmara Abdul Hadi Samsudin, Pengarah Institut Pertanian, Tropika dan Sekuriti Makanan daripada UPM. Terima kasih Dr. bersama dengan kami hari ini. Sampai kita jumpa lagi di lain masa. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.